Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hari ini saya mendapat satu berita daripada satu Twitter yang saya perhatikan sumber pemberitaannya sangat meragukan dan banyak digunakan sebagai bahan persepsi ketika berlangsung hari yang lalu. Dan Twitter tersebut yang menggunakan nama Terengganu Press membuat satu berita yang setakat ini saya rasa tidak benar dan tidak betul. Tetapi apa yang saya nak kongsikan ialah tentang sikap kita yang terlalu mudah untuk berkongsi satu berita yang tidak pasti, terutamanya bila kita melihat satu status di media sosial menggunakan pelbagai akaun. Sebagai seorang Muslim, pertama sekali kita kena lihat siapa dia pemilik pada akaun. Adakah satu orang yang boleh dipercayai? Kerana Islam mengajar kepada kita mengambil daripada sumber yang dikenali, dan sumber yang dikenali itu pula seorang yang tidak berbohong dan tidak seorang yang boleh diyakini ketepatan dan keabsahan maklumat yang dibawa. Itu kaedah Islam. Tetapi kalau statusnya, sumbernya tak diketahui, kita sepatutnya awal-awal lagi kita buang dia. Kita anggap sebagai sampah, berita-berita sampah. Tapi saya lihat ramai di media sosial yang hanya dengan print screen status yang entah daripada siapa dan disebarkan oleh nombor yang tak dikenali, kita suka mengambilnya dan menyebarkannya. Jadi yang saya petikan adalah cara kita menerima perkhabaran. Betul atau tidak maklumat itu perkara nombor dua yang perlu kita bahaskan juga. Tapi pertama sekali sumbernya, kerana Islam mengajar kita melihat pada sumber terlebih dahulu. Dan kalau kita lihat dalam sejarah hadis Nabi yang tersebar, yang disandar kepada Nabi, yang semua hadis palsu, adalah punca adalah keadaan seumpama ini, datang dari sumber yang tak dikenali, daripada rijal yang mungkar. Makna mungkar ialah yang tak dikenali siapakah orangnya, tetapi ia disebar luas dalam masyarakat. Itu berlaku kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penyebaran hadis palsu oleh sumber-sumber yang tak dikenali. Maka para alim ulama kita sangat halus dan detail dalam periwayatan hadis, supaya tak ada satu hadis yang dinasabkan pada Nabi sedangkan dia tiada hubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keadaan itu yang patut kita ambil sekarang dalam keadaan dunia terbuka dengan laman sosial yang bertebaran. Sesiapa pun boleh mencipta akaun, dan mungkin seorang itu memiliki pelbagai jenis akaun yang menggunakan nama yang macam-macam, menyamar macam-macam. Maka kaedah kita sebagai seorang Islam, kita tidak patut merujuk kepada satu akaun di laman sosial, sama ada Facebook ataupun Twitter ataupun TikTok atau apa saja yang kita tak kenali siapa orangnya. Yang tak dikenali ini boleh sahaja berbohong, boleh sahaja menipu, ataupun suatu kebenaran yang ditambah-tambah. Sebenarnya khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'ah, dia nak pula sebut tentang mereka yang mencampur adukkan antara kebenaran dan kebatilan. Jadi saya rasa masyarakat perlu dididik untuk belajar menerima satu berita yang pasti. Kalau sampai pada kesan tak pasti, kita tawakuf. Kalau tawakuf, kita berhenti setakat itu. Tak perlu kita sebarkan dalam bentuk pertanyaan. Hari ini cara mudah dia sebarkan, tujuannya baik, nak bertanya dalam satu grup yang orang dalam grup pun tidak ada maklumat, tetapi dengan sebaran pertanyaan tersebut, dia menjadi sebab untuk ia pula tersebar.
Kita hantar satu grup, kita tanya, ini betul ke tak betul? Pertanyaan kita itu nanti akan disambut oleh orang yang tak tahu apa-apa, mungkin 200 orang. Dia copy, dia masuk grup lain pula, dan dia akan tanya soalan yang sama, ini betul ke tak betul? Kemudian grup yang 200 orang tadi sebar pula ke tempat lain, ini betul ke tak betul? Maka hanya dengan pertanyaan itu saja menyebabkan berita telah tersebar. Dan tentu saja bila masuk satu pertanyaan beserta dengan info dalam satu laman, dalam satu grup WhatsApp sebagai contoh, kebarangkalian orang yang mempercayai pasti ada, walaupun seorang, walaupun 2 orang daripada 200 orang atau 3 orang, pasti ada nisbah orang yang boleh percaya itu pasti ada, walaupun seorang, walaupun 2. Dan sekiranya seorang 2 itu percaya dan dia sebarkan dengan kepercayaan dan keyakinan, tidakkah kita yang menyebarkan tadi dengan niat nak bertanya saja pun terpalit dengan dosa menyebarkan maklumat yang palsu? Hari ini kita berpolitik, tetapi sampai masa kita berpolitik cara Islam, cara yang sihat, cara yang beretika. Dan akhlak Islam ialah mengajar kita tidak menjadikan sumber yang tidak pasti itu sebagai sumber pengkhabaran kita. Tadi saya sebut tentang tawakuf, atau kita berhenti sampai kat kita berhenti setakat itu, tanpa kita forward dan bertanya kepada orang lain. Ada cara untuk bertanya, tak perlu kita sebar dalam grup. Dengan kita boleh telefon seorang sama seorang, orang yang kita rasa boleh memberikan maklumat. Atau kalau tak ada, kita berhenti. Berhenti itu menjadi sebab untuk kita menyekat satu perkhabaran yang tidak pasti. Jadi ini etika yang saya rasa perlu kita amalkan. Malangnya etika ni gagal diamalkan oleh banyak orang, tak oleh orang-orang yang dilihat bijak, kadang berpangkat dan juga bergelar, kadang bergelaran sebagai orang-orang agama, orang yang soleh, orang yang baik, tapi lemah dari sudut periwayatan. Jadi isu lemah periwayatan ini berlaku pada banyak orang, dan kita harap kita bukan saudara daripadanya. Jadi apa yang saya timbulkan kat sini ialah dari sudut sumber Islam mengajar kita, ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Jika datang satu berita pada kamu, berita besar, maka tabayyun. Mana tabayyun, kita selidik lebih dahulu kebenaran. Barangkali kita kata, saya dah betul-betul memang betul pun apa yang berlaku. Ya mungkin betul, tapi sumber kita, sumber kita, kalau kita mengiyakan satu sumber, berarti kita endorse, kita tasdik, kita mengesahkan satu sumber itu dalam membuat pemberitaan. Kadang-kadang saya lihat dalam banyak akaun-akaun yang dibuka di Facebook atau Twitter, walaupun kita tak ada masa untuk kita lihat semua orang yang membuka akaun ini, tetapi kita lihat mereka yang mencipta akaun-akaun palsu. Mungkin seorang dia ada 10, 20, 30, dia buat cyber trooper dalam politik oleh banyak parti. Cyber trooper ini satu orang ada 10, 20 akaun. Cara mereka mencipta akaun ialah dia campur antara benar dan salah. Jadi mereka yang tidak halus mungkin percaya pada berita awal yang disebut, dia bawa datang 9 berita yang baik, tapi ada satu yang tidak baik. Ini tadlis. Satu kaedah untuk halus dan juga licik untuk menimbulkan kepercayaan. Jadi dalam Islam ini sangat cantik dan indah kalau kita amalkan. Man dalla ala khairin fahuwa kafa'ili. Siapa yang menunjuk pada satu kebaikan, dia dapat pahala seperti mana orang yang buat. Tapi kalau yang man dalla ala syarrin, siapa yang tunjuk barang yang tidak elok, samalah, kita akan tanggung dosa-dosa dia. Kita dalam Islam sebut man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Siapa yang memulakan sunnah yang baik dalam Islam, falahu ajruha, dia dapat pahala, wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah, dan juga amalan orang yang melaksanakannya sampai hari kiamat. Tapi man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah, siapa yang memulakan dalam Islam sunnah tidak baik, fa alaihi wizruha, atas dia dosa, wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah,
dan juga dosa orang yang melakukannya dan mengikutnya sampai hari kiamat. Itu saya rasa perlu kita ambil pengajaran bersama lah. Saya nak komen sikit 2-3 komen yang tanya main apa YB yang bersara. Dalam istilah perjuangan tak ada yang bersara, saudara. Tak siapa nama dia, Mal Abdullah. Tak ada istilah bersara. Perjuangan diteruskan, cuma ada kita memegang sesuatu tugasan dan kita tidak. Jadi YB ke tak jadi YB ke, kerja kita adalah kerja berjuang bawa Islam. Dengan masyarakat kita buat kerja kebajikan, kita tidak berakhir. Saya buat kerja kebajikan supaya jadi YB lagi, saudara Mat. Dan bukan supaya jadi YB ya. Saya ada sekolah yang saya bina, Mahat Tafiz Darul Fuqaha yang saya bina di Sungai Merah. Ketika saya masih lagi menjadi pensyarah di UKM tahun 2004, yang memerlukan saya bekerja keras mencari dana dan juga mencipta income untuk cover. Dengan hari ini pelajar lebih 300 orang. Itu adalah kerja kebajikan panjang sebelum saya masuk politik lagi. Jadi tak ada istilah bersara ya, saudara Mal Abdullah. Mungkin soalan pada anda telah bersara ke daripada kerja-kerja agama, kerja kebajikan? Mak Yusof dulu start cakap lain, sekarang cakap lain. Lain dan tak lain ni, dia setiap sesuatu itu melihat pada situasi semasa. Tengoklah mana-mana orang pun dalam politik, termasuk daripada PAS sendiri pun, dia kalam tidak sama kerana lain dulu, lain barang. Dan dulu sekarang tergantung situasi. Dulu bersama DAP, kemudian tidak, dan mungkin bersama DAP balik kerana dia kaedahnya taghayyurul azman, taghayyurul ahkam dan taghayyurul zaman. Hukum boleh berubah berdasarkan masa. Dan Islam ni agama yang bersifat fleksibel. Dia ada dasar dan prinsip. Perubahan tu pada pelaksanaan dan strategi. Kalau dulu PAS boleh bersama dengan UMNO, Muslim Mufakat Nasional, yang dikatakan keruh, adakah ketika mana PAS bersama UMNO tak ada keruh? Ketika itu telah ada kes-kes di mahkamah, telah ada kluster mahkamah. Kenapa boleh bersama? Kenapa tidak sekarang? Itu hak masing-masing untuk memilih. Kerana keadaan hukum boleh berubah dengan ilah yang berubah. Dipanggil kaedahnya dalam Islam, al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Hukum itu berlega berdasarkan ilah justifikasi dia, wujudan wa adaman, ada dan tiada. Jadi itu prinsip. Jadi kalau perubahan pada pelaksanaan, itu bukan tak ada prinsip. Yang tak ada prinsip, yang menembak dalam Facebook tanpa ilmu, itu yang tak ada prinsip. Bila kita ada prinsip, prinsip jelas. Prinsip kita Quran, Sunnah, Ijma' Qiyas. Pelaksananya adalah ijtihad, ijtihad semasa. Hari ini ijtihad dengan DAP, ijtihad dengan DAP KL. Hari ini, kemudian besok bukan dengan DAP, besok bukan dengan PAP. Itu kan ijtihadi. Satu ayat yang mendukung perasuah, tidak boleh mendukung perasuah. Mana ada ayat boleh mendukung perasuah? Tapi menuduh orang merasuah, anda nak tuduh siapa berasuah? Itu soalan pertama sekali. Orang yang rasuah itu hak peribadi dia yang salah, bawa dia ke mahkamah dan dihukum. Tapi untuk menuduh semua orang rasuah, itu adalah tuduhan dan tamahan yang bercanggah dengan Islam. Apa dalil anda boleh menuduh seorang itu perasuah sedangkan dia masih dibicarakan di mahkamah? Itu soalan saya pada yang tanya. Mana dia dalilnya? Jadi kita tidak mendukung perasuah, dan Islam tidak mengajar kita mendukung perasuah, dan tidak mengajar kita mendukung penipu, pembohong yang bercakap bohong, yang berbohong kepada ahli-ahli bawahan, kadang-kadang pimpinan. Saya dah jawab tadi. Apa lagi soalan tanya? Ustaz, di zaman IT ramai jadi munafik. Contoh ustaz ini berkata hari ini kata dia, besok kata lain. Munafik satu istilah yang disebut dalam hadis dan ayat Al-Quran. Satu, munafik dari sudut amalan. Iza haddatha kadzaba, cakap dia bohong. Itu munafik. Munafik akidah dia bukan Muslim, tapi dia berpura-pura Islam. Itu munafik. Zahid pun ada maktafi terkait kes rasuah, terkait kes dan dibicarakan.
Bila masa Islam mengajar kita menuduh seseorang yang sedang dibicarakan sebagai bersalah? Hukum Islam bara'atul zimmah. Itu al-aslu bara'atul zimmah. Seorang tidak bersalah hingga dibuktikan sebaliknya. Bawa kes ke mahkamah dan tunggu apa keputusan mahkamah untuk menyatakan si A atau si B itu rasuah. Apa lagi soalan? Orang politik semua prinsip ke laut. Itu umum, ta'mim sangat hafiz. Kita tidak diajar untuk ta'mim, bercakap secara umum. Kita bercakap secara mikro bukan makro. Secara umum itu tidak boleh. Kita kena ambil seorang per seorang. Ada orang ada prinsip, ada orang tak ada prinsip. Saya menyatakan saya seorang ahli politik Islam dan saya ada prinsip dan sebarang tindakan yang saya ambil. Sama ada hari ini, dulu saya bersama dengan PAS, kemudian saya berhenti dari PAS. Semua adalah kerana prinsip yang saya pegang, bukan kerana ikut-ikutan, bukan kerana hanya mendengar si A dan si B. Tidak, saya ada prinsip saya dan perjuangan saya sendiri, insya-Allah. Dan sekarang Ustaz tak rasa menyesal ke duduk akhirat sekarang? Tak menyesal. Dalam perjuangan tak ada penyesalan. Kalau kita buat satu benda itu kerana prinsip dan kerana keyakinan kita berdasarkan ilmu yang Allah Ta'ala bagi, dan kita nilai keadaan semasa, maka tak ada penyesalan dalam perjuangan. Kita berjuang. Walaupun saya tidak menang dalam PR yang lalu, menang dan kalah dalam PR itu bukan penanda aras kebenaran dan kebatilan perjuangan. Kalau menang itu menjadi ukuran, PAS begitu lama tidak menang, adakah mendekat tidak salah? Tidak betul, tidak benar, tidak begitu. Dia bukan penanda arah menang dan juga menang dan kalau dalam PR adalah pengukur kebenaran. Ukurannya adalah Quran dan Sunnah. Belalang tempur, nama belalang tempur ni, tentu ni saya berterupa yang tak berani menunjukkan dirinya siapa. Bawa ayat surah Hud, jangan kamu bersama orang yang apa dah terlepas wala tarakan lana zalamu, jangan kamu cedera pada orang yang zalim. Siapa dia orang yang zalim? Ini yang kita kena bahas. Orang yang zalim yang cakap bohong, orang yang zalim. Orang yang khianat pada perjanjian itu orang yang zalim. Jadi itu ayat umum ya, yang boleh kita baca dan tafsir pelbagai. Jangan sekali kita baca pada orang lain, kita lupa pada diri kita sendiri. Masuklah yang bersama dengan parti kita sendiri pun tak semuanya tidak zalim, ada yang zalim. Jadi jangan terlalu umum sangatlah. Ayat Quran kita baca, tapi pada pelaksanaan hukum pada A, B dan C kita mesti dilihat balik. Kita selalu baca ayat-ayat umum saja. Belalang tempur itu kan nama tu belalang tempur ini rajin sikit nak melayan ni komen-komen ni. Macam mana dengan MN yang Tan Sri Anwar Musa sedang gikan sekarang? Ya, Tan Sri Anwar Musa telah dipecat daripada UMNO dan dia berhak untuk buat apa saja, itu hak dia. Dia sahabat saya. Dan dia maklumkan bahawa telah ada terdaftar satu NGO namanya Muafakat Nasional. Dan ketika mana saya dalam Ketankuasa Indo Muafakat Nasional dulu, saya mewakili PAS, salah seorang daripada 12 orang mewakili PAS. Dan ketika itu kita bincang tentang pendaftaran Muafakat Nasional. Dimaklumkan bahawa kita tak boleh mendaftarkan Muafakat Nasional sebagai parti kerana telah ada pihak yang telah blok nama tersebut menerusi pendaftaran NGO. Itu yang dimaklumkan ketika mana saya dalam mesyuarat induk Muafakat Nasional dulu, seramai 12 orang mewakili parti. Dan saya menjadi ahli dalam jadual itu daripada awal penubuhan Muafakat Nasional sampai ke akhir saya berhenti daripada PAS. Dan sekarang saya masih lagi dalam grup WhatsApp yang menghimpunkan 12 orang ini, walaupun tak lagi aktif WhatsAppnya macam dulu. Jadi saya dimaklumkan oleh Tan Sri Anwar Musa bahawa Muafakat Nasional NGO itu beliau pegang sekarang dan beliau sedang mengajak ramai untuk bersama dengan Muafakat Nasional sebagai sebuah NGO. Setiap orang boleh tunggu dan lihat apa yang dapat dilaksanakan oleh Tan Sri Anwar Musa. Bagi saya dia seorang sahabat dan dia boleh buat apa yang terbaik
pada pandangan beliau selepas mana tak lagi berada bersama dengan UMNO. Cuma saya juga mendengar ucapan beliau yang panjang yang disampaikan di kita rakyat boleh menilai lah. Yang penting kita, setiap orang ni, orang berjuang ni, dia tak berhenti berjuang di mana dia berada. Platform parti hanya platform yang kita boleh memilih berdasarkan hak masing-masing untuk memilih, dan tak perlu kita mengecam sesiapa. Ustaz tak rasa apa ni? Apa lagi soalan? Ustaz, mana betul PAS atau PH? Jawab dari sudut hati yang paling tulus. PAS dalam perlembagaan dia sebut dasarnya Islam, rujukannya Quran dan juga Sunnah ibadah qiyas, dan ditubuhkan Majlis Syura Ulama untuk memastikan bahawa Quran dan Sunnah ditafsirkan dengan cara yang betul dan tepat. Itu dasar PAS. Ada pada pelaksanaan, kita nilai pada setiap langkah yang dibuat oleh PAS pada strateginya. Dan bila kita mengkritik pada strategi, itu adalah suatu keluasan untuk kita beza pendapat. Mungkin pada pandangan PAS dia betul, dan mungkin pada pandangan saya dia salah. Itu adalah keluasan pada ijtihad, pada teknikal, pada strategi yang diambil. Dia terbuka pada kritikan. Bukan makna setiap apa yang PAS ambil sebagai strategi itu benar. Dia mungkin silap, dia mungkin salah, dia mungkin juga betul. Itu adalah hak keluasan masing-masing. Jadi itu jawapan saya secara tulus. Saya menyatakan bahawa pada strateginya kita boleh nilai betul dan salah PAS. Dasarnya dasar Quran, Sunnah, Ijma' Qiyas. Semua juga dengan UMNO sekarang yang telah mengubah perlembagaan, memindah perlembagaan, menyebut bahawa UMNO adalah parti politik yang memperjuangkan cita-cita Islam. Itu pindahan perlembagaan yang dibuat tahun 2019. Bila disebut cita-cita Islam, maknanya rujukan kita adalah Islam, Quran, Sunnah, Ijma' Qiyas. Itu dari sudut dasar parti. Pada pelaksanaan itu kita kena nilai pada setiap langkah dan juga tindakan yang diambil. Contoh sekarang kita ambil, kenapa Barisan Nasional, UMNO khususnya, bersama dengan Pakatan Harapan membentuk kerajaan. Pasti kita ada hujah dan juga sadaran kita, dan saya ada pandangan saya tersendiri. Dan saya dah sebut banyak kali secara ringkas saja, saya menyokong untuk BN dan juga UMNO bersama dengan kerajaan Pakatan Harapan membentuk kerajaan perpaduan, di kala mana Pakatan Harapan pun tak mampu nak bentuk kerajaan secara bersendiri dengan hanya angka 82. Dan saya tidak bersetuju untuk UMNO dan BN bersama dengan Perikatan Nasional menubuhkan kerajaan. Kenapa tidak bersama dengan PN? Itu saya akan ulas pada waktu yang lain, insya-Allah. Apa lagi soalannya? Ya, sangat. Jangan tunggang agama. Ini biasalah, suka menuduh ni. Tak boleh pakai ni Uskut Ali ni, nama pun pelik-pelik. Uskut tu mana uskut Uskut dalam bahasa maknanya diam. Diamlah Ali. Orang yang suka menuduh macam ni biasa orang tak ada etika. Selalunya lah yang terasa kalau saya tak ada etika. Yang buat cerita bukan ni guna akaun palsu betul ya, Ibrahim Yati. Ini akaun yang tak tanggungjawab, tapi dia tetap akan dipertanggungjawabkan depan Tuhan. Jangan ingat dia buat akaun palsu dia selamat, tak ada. Dia tak selamat Dan hari akhirat Allah nilai setiap kata-kata dia, tulisan dia. Malaikat tu catat, walaupun dia boleh bohong kita, dia boleh tipu kita, tapi dia tak boleh tipu malaikat. Jadi orang yang berbohong dalam Facebook ni, dalam komen ni, dia kena ingat malaikat catat apa dia tulis. Walaupun dia delete, malaikat dia bertaubat pada Allah Ta'ala. Jadi pada yang punya akaun palsu ni, nak tulis apa-apa, hati-hati, kerana malaikat mencatat apa yang anda tulis. Muhammad Ridwan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terbaik Ustaz. Saya tak suka dipuji tentang sumpah. Berkaitan sumpah dari Presiden UMNO. Sumpah yang mana tu? Detailkan. Ini Mustafa Sabri At-Tajini. Tajini ni mana apa? Bahasa Arab kan buat nisbah, dia kena Tajin, J-I tak ada E. Bahasa Arab tak ada E. Ni ambil mana ni? Tajini ni satu gang dengan ACAP. Saya tak faham ya. Pot teh tabli. Betul ke ni tabli ni tulis macam ni? Ke mana tu? Jumpa di AP ke?
Ni tabligh, gerakan tabligh ke? Saya rasa bukan tabligh ni, macam ni. Cara walang ustaz selalu buat macam tu. Harga telur grade B kata sampai 8. Ni saya tak nak ulas lagi ni, benda maklum ni. pH bahaya tak? Ya, pH bahaya. pH bahaya kalau dia berkuasa secara bersendirian, dia bahaya. Tetapi dikala dia tidak berkuasa secara bersendirian, hanya dengan 82 saja, dan tak boleh bentuk kerajaan, dan kita kena bentuk kerajaan bersama untuk pastikan tak ada mudarat bagi Islam, bagi Melayu, bagi agama kita, insya-Allah. BNPS sama je. Sama sudut apa tu Muhammad Nur Saad. Ditekan jangan umum ya. Hafiz Izan RU355 baru nak bincang. Ni tunggulah nanti apa yang nak dibawa oleh Menteri Agama yang baru ya. Apa lagi? Mana lagi komen? Itu dia jawapan-jawapan saya pada banyak yang komen ni dalam Facebook ni. Baik, itu dulu untuk kali ini. Kita bersiaran langsung. Kejap lagi saya baru sampai rumah ni. Nak balik rehat sekejap. Belalang tempur tolong tukar nama tak cantik dengan belalang tempur tu. Belalang tak bertempur. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saja layang-layang hari ini. Kucing ni ambil.